Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan. Saya Asma Amani binti Amiruddin akan meneruskan pembentangan tajuk yang ke-10 iaitu berkaitan kaedah pengurusan disiplin berasaskan undang-undang. Pengurusan disiplin sekolah yang betul dan berasaskan undang-undang melibatkan pelbagai kaedah dan prosedur untuk memastikan keadaan disiplin di sekolah diurus dengan adil, berkeadilan dan selaras dengan undang-undang yang berkuat kuasa. Berikut adalah beberapa kaedah pengurusan disiplin sekolah yang sesuai dengan undang-undang. Yang pertama adalah Ordinans Pelajaran 1957, Peraturan-Peraturan Pelajaran Disiplin Sekolah. Yang kedua adalah berkaitan perkeliling ikhtisas pengurusan disiplin. Yang ketiga adalah panduan pengurusan disiplin daripada KPN atau JPN atau PPD. Dan yang terakhir adalah peraturan-peraturan yang diamalkan di setiap sekolah. Baiklah, untuk Ordinans Pelajaran 1957, kita pergi kepada satu-satu. Sebenarnya ada banyak peraturan dia, tapi saya hanya fokuskan kepada 6 peraturan ini sahaja. Okey, yang pertama adalah peraturan yang keempat, di mana guru besar adalah orang yang bertanggungjawab ke atas disiplin sekolah. Dan ini bermaksud guru besar tersebut mempunyai kuasa ke atas guru-guru dan murid-murid di sekolah itu. Contohnya, segala arahan berkaitan hal disiplin adalah di bawah tanggungjawab guru besar. Peraturan yang seterusnya adalah peraturan yang kelima. Guru besar hendaklah mempunyai kuasa menjalankan hukuman-hukuman sekolah yang biasa sebagaimana perlu atau bermanfaat bagi menjaga disiplin murid. Contohnya kuasa merotan, buang sekolah dan sebagainya tu di bawah kuasa guru besar. Seterusnya peraturan yang keenam. Guru besar boleh mewakilkan kuasa menjalankan hukuman kepada guru lain seperti guru disiplin yang dilantik atau boleh juga kepada murid seperti pengawas sekolah ke, tapi dengan syarat atas arahan pengetua. Seterusnya peraturan yang ke-8 adalah guru besar berkuasa dalam menggantung sekolah ataupun membuang sekolah. Kalau menggantung sekolah tu dia ada tempoh yang tertentu lah. Okey, seterusnya adalah peraturan yang ke-10 iaitu ibu bapa boleh membuat rayuan jika anaknya digantung sekolah, tapi syaratnya sebulan dari tarikh yang digantung. Dan peraturan yang ke-12 adalah seseorang murid yang telah dibuang sekolah dengan perintah yang dibuat di bawah peraturan 9 tidak boleh selepas itu, melainkan jika perintah itu telah terlebih dahulu dimansuhkan oleh pihak berkuasa yang membuatnya. Okey, maksudnya dekat sini murid tu boleh kembali ke sekolah jika pihak berkuasa mansuhkan perintah yang sebelum ni yang mana dia digantung sekolah. Okey. Seterusnya adalah perkeliling ikhtisas pengurusan disiplin. Yang pertama ialah Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 8 1968. Peraturan ini mengatakan tiap-tiap guru hendaklah dapat menyelesaikan kebanyakan dari masalah tertertib dan perkara-perkara kecil janganlah diserahkan kepada guru-guru besar. Maksudnya kat sini segala masalah disiplin yang ringan tu semua guru boleh handle lah. Okey, yang seterusnya adalah Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 9 iaitu pada 1975. Semua guru hendaklah juga memahami benar-benar bahawa tiap-tiap mereka adalah bertanggungjawab untuk memelihara disiplin sesebuah sekolah. Jadi, tugas memelihara masalah disiplin ini bukan tugas cikgu disiplin saja. Semua guru perlu memainkan peranan. Dan yang seterusnya adalah Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 7 2003. Kuasa guru merotan murid. Okey, hukuman rotan di khalayak sama ada di perhimpunan atau di bilik-bilik yang sedang berlangsung proses pengajaran dan pembelajaran adalah dilarang kerana tindakan sedemikian akan menjatuhkan maruah dan akan memberi kesan negatif terhadap kepribadian seseorang murid. Seterusnya adalah Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 8 1983. Iaitu mengenakan hukuman biasa terhadap murid-murid yang melakukan perbuatan salah laku yang tidak dinyatakan dalam peraturan-peraturan pelajaran. Maksudnya kesalahan-kesalahan biasa, kesalahan kecil seperti tidak membawa buku, tidak bolehlah mengenakan hukuman yang berat kan. Okey, jadi surat yang seterusnya adalah Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 3 1991.
Di sini dia menyatakan lapor kepada polis salah laku yang berbentuk jenayah. Contohnya kalau ada masalah yang berat yang melibatkan kes-kes jenayah seperti membunuh, merompak, membakar bangunan atau memeras ugut ni perlu dilaporkan kepada pihak polis. Dan yang terakhir adalah Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 5 1997. Di sini menyatakan sekolah sebagai kawasan larangan merokok. Maksudnya dekat sekolah tidak boleh merokok lah. Okey, jadi berikut merupakan hukuman bagi kesalahan merokok, iaitu kalau kali pertama dia merokok 1 kali rotan, kalau kedua 2 kali rotan macam tu. Dan kalau sebanyak 5 kali dia melakukan kesalahan merokok tu, dia akan dibuang sekolah. Okey, di sini adalah tata cara menangani masalah disiplin. Okey. Dan di sebelahnya adalah berkaitan hukuman yang dijatuhkan kepada pelajar yang membuat masalah disiplin itulah. Okey, baiklah, kita teruskan kepada panduan pengurusan disiplin KPM atau JPN atau PPD. Jadi terdapat beberapa langkah dan proses yang diatur oleh KPM yang terkait dalam pengurusan disiplin sekolah di Malaysia. Termasuklah yang pertama adalah dasar disiplin sekolah. Di peringkat KPM, KPM merumuskan dasar-dasar yang berkaitan dengan disiplin sekolah yang merangkumi norma-norma dan tingkah laku yang diharapkan dari pelajar serta tindakan disiplin yang akan diambil dalam kes pelanggaran. Jadi semua peraturan-peraturan di sekolah adalah berdasarkan dasar-dasar yang KPM buat. Seterusnya adalah kod tingkah laku pelajar, iaitu KPM mungkin menetapkan sebuah kod tingkah laku pelajar yang mengandungi peraturan dan norma-norma etika yang diharapkan dari pelajar. Dokumen ini menjadi panduan bagi guru dan pelajar untuk memahami dan mengamalkan tingkah laku yang positif. Jadi dia ada kod-kod tertentu lah untuk sebagai bahan rujukan guru juga. Yang seterusnya adalah pelaksanaan tata tertib sekolah. Jadi di peringkat pelaksanaan, sekolah-sekolah akan melaksanakan tata tertib dan prosedur yang telah ditetapkan oleh KPM. Hal ini termasuk langkah-langkah yang diambil untuk menangani pelanggaran disiplin, termasuk jenis-jenis hukuman yang mungkin diberikan. Seterusnya, program pembangunan akhlak dan disiplin. KPM juga mungkin akan mendorong atau menyokong program-program pembangunan akhlak dan disiplin di sekolah-sekolah. Ini bertujuan untuk membentuk sikap dan nilai-nilai positif dalam kalangan pelajar. Kemudian adalah penglibatan komuniti. Keterlibatan komuniti termasuk melibatkan ibu bapa dan penjaga dalam proses pengurusan disiplin seringkali dianggap penting. Ini dapat mencakup pertemuan dengan ibu bapa, sesi bimbingan atau kerjasama dengan pihak berkepentingan lainnya dalam komuniti pendidikan. Jadi kalau terdapat sebarang masalah disiplin, guru-guru disiplin mungkin akan memberitahu atau memberi maklum dulu kepada ibu bapa lah. Seterusnya adalah undang-undang dan peraturan sekolah. Okey, peraturan-peraturan disiplin di sekolah dapat bervariasi bergantung kepada kebijakan masing-masing sekolah lah. Okey, yang pertama adalah pakaian dan seragam. Okey, jadi menyediakan seragam sekolah yang sesuai dan memakainya dengan benar. Seterusnya menjaga kebersihan dan ketertiban dalam berpakaian. Jadi baju atau pakaian sekolah ni tidak bolehlah diotor-otor, dikecil-kecilkan. Jadi dia kena seragam. Okey, pemakaian tali leher juga penting. Seterusnya adalah kehadiran dan keterlambatan. Okey, sekolah juga mewajibkan pelajar hadir secara teratur dan tepat waktu. Okey, jadi kalau selalu datang lambat ni, selalu alasan yang sama, jadi pihak sekolah akan mengenakan tindakan yang setimpal lah. Okey. Seterusnya adalah tata tertib kelas. Tata tertib kelas ni adalah seperti menghormati guru dan teman sekelas, menjaga kesejahteraan waktu PDPC, tidak menggunakan sebarang smartphone ataupun elektronik tanpa izin. Seterusnya adalah bahasa dan etika. Jadi semua pelajar perlu menggunakan bahasa yang sopan dan pantas, tak boleh memaki hamun, menggunakan bahasa-bahasa yang lucah ataupun mencarut. Okey, itu sahaja berkaitan pengurusan disiplin berasaskan undang-undang. Jadi setiap masalah disiplin ini ada cara dalam menanganinya. Walau bagaimanapun, semua guru disiplin perlu
bijak dalam membuat keputusan sebelum menghukum setiap salah laku disiplin pelajar, berpandukan undang-undang seperti Ordinan Pelajaran 1997, panduan dari KPM, perkeliling ikhtisas dan juga peraturan-peraturan yang diamalkan oleh setiap sekolah masing-masing. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.